Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk sesi kali ini, mari ikuti pembelajaran bersama Cikgu Munira bagi subjek Matematik tingkatan 4, topik 1.1, fungsi dan ungkapan kuadratik. Jadi kita lihat dulu standard kandungan bagi topik ini. Baik, jadi standard kandungan 1.1, fungsi dan persamaan kuadratik. Seterusnya kita lihat standard pembelajaran. Bagi standard pembelajaran, murid boleh 1.1.1 mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. 1.1.2 mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. 1.1.3 menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik, dan akhir sekali 1.1.4 membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubung kaitkan dengan persamaan kuadratik. Jadi, untuk hari ini kita akan fokus hanya kepada latihan pengukuhan memandangkan kamu telah pelajari bab 1 sebelum ini. Jadi, bersama-sama aktiviti hari ini kita akan ada visual reality, satu aktiviti interaktif yang dihasilkan oleh creative.com. Sebelum itu, mari kita buat sedikit refleksi berkaitan topik ini. Satu, fungsi dan persamaan kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi kamu ingat ya, kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi ungkapan kuadratik ini kita tulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi pelajar, kamu perlu bezakan ya cara menulis bentuk kuadratik, ungkapan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dan juga menulis bentuk fungsi kuadratik Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay. Seterusnya, kita lihat bentuk graf fungsi kuadratik. Bagi graf Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C, di mana A di hadapan X kuasa 2 ini, nilai pemalat ini tidak boleh bersamaan dengan kosong. Nilainya bukan kosong. Jadi, hanya terdapat dua bentuk graf dengan kita lihat nilai A menentukan bentuk graf tersebut. Jadi, graf yang pertama ini apabila nilai A lebih daripada kosong. Okey, maksudnya A bernilai positif, kita akan dapati bentuk graf yang pertama, di mana graf ini mempunyai titik minimum di bawah ini. Okey. Kemudian bentuk kedua, apabila A kurang daripada kosong, maksudnya A kita bernilai negatif. Okey, so kita akan dapati bentuk graf kita begini, di mana graf ini mempunyai titik maksimum. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian kesan perubahan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik. Baik, jadi nilai A menentukan bentuk graf. Bagi graf fungsi kuadratik, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Okey, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik. Baik, jadi lihat rajah yang pertama. Okey, graf Fx yang berwarna hijau ini, Fx bersamaan dengan A1 X kuasa 2. Jadi pemalar kita adalah A1. Jadi bandingkan Fx dengan Gx. Persamaan kedua kita Gx sama dengan A2 X kuasa 2. Jadi A1 dan A2. Jadi dinyatakan di sini A1 kurang ataupun A1 lebih kecil daripada A2. Jadi jika A1 lebih kecil daripada A2, lengkuk graf A1 ataupun fungsi Fx ini lebih lebar berbanding graf bagi fungsi Gx yang mempunyai persamaan A2 X kuasa 2. Okey, boleh beza ya dia punya perubahan nilai ini. Okey, seterusnya jika graf fungsi kuadratik kita berbentuk begini, maksudnya mempunyai titik maksimum, kita bandingkan A1 dan A2. A1 dan A2. Jika A1 kurang ataupun kecil daripada A2, okey, Fx kita bernilai negatif A1 X kuasa 2, Gx
bersamaan dengan negatif A 2X kuasa 2, A1 lebih kecil daripada A2, kamu lihat dia punya lebar, kamu lihat dia punya lebar lengkuk graf ini. Jadi, lebar lengkuk graf bagi nilai pemalar A1 lebih besar. Okay, lebih besar, lebih lebar berbanding graf yang mempunyai nilai pemalar A2. Okay, A2 bagi graf yang mempunyai titik maksimum bentuk begini. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita lihat kepada perubahan nilai B. Okay, jika nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Okay, baik. Paksi simetri ialah paksi yang berada di tengah-tengah dalam graf kuadratik, graf fungsi kuadratik. Jadi, kiri dan kanan akan menjadi sama. Itu paksi simetri. Paksi simetri. Okay. Bagi graf fungsi kuadratik, jika A lebih daripada kosong, maksudnya pemalar kita, A kita bernilai positif. Bentuk graf ialah graf yang mempunyai titik minimum. Okey, begini titik minimum. Yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi, keadaan yang pertama apabila B nilainya lebih besar daripada kosong, maksudnya nilainya positif. Okey, paksi simetri ini berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi, paksi Y kita di sini. Jadi, paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey. Kemudian jika B kita kurang daripada kosong, nilainya ialah negatif. Okey, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okay, ini paksi Y kita, jadi paksi simetri graf akan berada di sebelah kanan paksi Y. Okay, jika B sama dengan kosong, maksudnya paksi simetri tadi berada betul-betul di atas paksi Y. Kemudian, jika A kurang daripada kosong, pemalar kita A kurang daripada kosong, bentuk graf adalah seperti ini, 1, 2, dan 3. Di mana graf ini mempunyai titik maksimum. Okey, keadaan pertama apabila B lebih daripada kosong, okay, B lebih besar daripada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, nampak dia punya kedudukan ini berada, paksi simetri ini berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, jika B kurang daripada kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey, paksi Y, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Dan maka apabila B sama dengan kosong, paksi simetri berada di atas paksi Y. Okey, itu maksudnya perubahan kepada nilai B. Kita lihat kepada bentuk-bentuk yang terhasil. Kemudian, nilai C. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, pintasan Y kamu tahu, pintasan Y maksudnya lengkuk ini, okey, graf kita memintas pada paksi Y. Okey, paksi Y ini, paksi Y ini. Okey, dua bentuk yang berbeza. So, yang ini maksudnya bentuk graf ini kita tahu yang mempunyai titik maksimum, pemalarnya A mesti kurang daripada kosong ataupun bernilai negatif. Manakala bentuk yang terhasil ini, A-nya bernilai positif. A lebih besar daripada kosong. Jadi, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y bagi suatu graf fungsi kuadratik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada Vactive VR, okey, modul secara interaktif Maya ini ya. Okey, jadi kita ada 3 menu di paparan ini. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada objektif pembelajaran. Yang kedua kita akan lihat untuk kita mengenal pasti persamaan kuadratik, dan yang ketiga kita akan menilai kefahaman kamu berkaitan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Okey. So kita pergi dulu kepada objektif pembelajaran. Baik, jadi untuk objektif pembelajaran, selepas kita melengkapkan modul ini, okay, jadi kamu akan dapat pertama mengenal pasti bentuk persamaan kuadratik. Okay. Yang kedua, kita akan menyimak ataupun menilai persamaan yang diberi itu adalah suatu persamaan kuadratik. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita pergi kepada menu kedua. Okey, jadi arahan diberikan, move toward the highlighted area by using your controller. Jadi cikgu akan menggunakan controller cikgu dan kita akan bergerak ke hadapan. Okey, kita lihat ada kawasan yang bertanda itu, highlighted itu ya. Okey, baik. Jadi keluar satu soalan. Okey, jadi soalan dikeluarkan. Click on the correct option for the area of the highlighted rectangular fence. Jadi kita perlu pilih pilihan yang betul bagi mendapatkan luas bagi kawasan
segi 4 berpagar ini. Okey. Jadi kita diberikan maklumat di sini ya. Okey. Jadi kamu tahu untuk mendapatkan satu luas kawasan, okey, untuk mendapatkan luas satu kawasan ini kita perlu darab panjang dan juga lebar kawasan tersebut. Panjang dan juga lebar. Okey, jadi panjang bagi kawasan ini adalah 2x tambah 1, manakala lebarnya ialah x. Jadi bila kita darabkan panjang darab lebar, diberi di sini nilainya adalah 300. Jadi luas kawasan ini ialah 300. Jadi melihat kepada pilihan jawapan di sini, A, B, C dan D, kamu perhatikan betul-betul yang manakah menunjukkan langkah kerja yang betul untuk mendapatkan luas bagi kawasan yang dinyatakan ini. Okey. Okey, jadi kita cuba jawapannya. Kita lihat ya, panjang darab lebar. Jadi panjang diberi 2x tambah 1. Okey, dan darab dengan x. Jadi pilihan yang sesuai, cikgu nampak di sini, kita cuba tekan A. Ya, itu jawapan yang betul. Jadi 2x tambah 1 adalah panjang, x adalah lebar. Jadi kita darabkan panjang darab lebar bersamaan dengan 300. Okey. Seterusnya VR ini menunjukkan kepada kita cara ataupun kaedah ataupun langkah untuk membentuk persamaan kuadratik. Jadi kita ada panjang bagi kawasan tadi ada 2x tambah 1. Jadi rumus untuk mendapatkan luas panjang darab lebar. Jadi kita dah ada panjang di sini. Kemudian lebarnya adalah x. Jadi kita darabkan dengan x bersamaan dengan 300. Okay, bila ada kurungan, kita perlu kembangkan. Jadi 2x akan darabkan dengan x. Kita dapat 2x kuasa 2. Kemudian x 1 darab x, kita akan dapat tambah x. Sama dengan 300. Jadi bandingkan dengan persamaan kuadratik. Okay, bentuk persamaan kuadratik. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c bersamaan dengan 0. Jadi yang di atas ini tadi kita akan 300 ini kita akan gerakkan sebelah. Okey, jadi 2x kuasa 2 tambah x. Kemudian 300 ini bila bergerak ke sebelah sana dia akan jadi tolak 300 sama dengan 0. Baik, jadi kita dapat A kita bersamaan dengan 2, B bersamaan dengan 1, C bersamaan dengan negatif 300. Okey. Seterusnya pelajar, kita diminta untuk bergerak ke hadapan dan mencari kawasan yang bertanda, highlighted area tu. Okay, jadi cikgu akan gerakkan controller cikgu. Okay, kita akan bergerak mencari kawasan yang bertanda. Okay, baik. Jadi di hadapan ini, cikgu nampak ada kawasan yang bertanda. Jadi kita bergerak menghampiri kawasan itu. Okay. Baik. Okay. Jadi cikgu nampak di sini di paparan hadapan ini. Okey, jadi ini adalah bahagian di mana kita akan melihat ya kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Okey, jadi persamaan asal diberi Y sama dengan 1.20 X kuasa 2 tambah 0.20 X tolak 4.00. Jadi ini persamaan asal. Kemudian kamu lihat ya, pelajar-pelajar lihat apa yang berlaku jika cikgu ubah nilai pemala dia A, B dan C ini. Okey, kita akan lihat perubahan bentuk graf di sini ya. Okey, di sini. Jadi, cikgu akan seretkan butang pada A dulu. Okay, untuk melihat kesan perubahan graf. Jadi, nilai A ini menentukan bentuk graf. Okey, jadi asalnya adalah 1.2. Jadi, cikgu gerakkan ke atas. Nilainya menjadi semakin kecil. Manakala jika cikgu gerakkan ke bawah, cikgu seretkan butang ini ke bawah, nilai A ini menjadi lebih besar, semakin besar. Okay, jadi kita tahu konsepnya, cikgu dah terangkan sebelum ini dalam slide, semakin kecil nilai A, semakin lebar lingkup graf fungsi kuadratik. Semakin kecil nilai A, maksudnya jika cikgu seretkan ini naik ke atas, nilai A semakin kecil, lebar lingkup graf ini semakin besar. Okay, lebar lingkup graf ini semakin besar.
Okey. Jadi, kalau jika cikgu seretkan dia ke bawah, nilai A dia semakin besar, kamu perhatikan saiz lengkuknya menjadi semakin kecil. Okey, kemudian cuba perhatikan jika cikgu seretkan ke atas tadi, nilai menjadi semakin kecil, maksudnya lama kelamaan nilainya menjadi negatif. Bila A negatif, bentuk graf kuadratik itu akan berubah. Okey. Asal tadi ia mempunyai titik minimum. Okey, asal bentuknya dia mempunyai bentuk graf yang mempunyai titik minimum. Tapi jika cikgu seretkan ke atas, nilai A itu akan berubah menjadi negatif. Bila nilai A negatif, maksudnya graf itu berubah menjadi bentuk graf yang mempunyai titik maksimum. Okey, jadi itu nilai A yang menentukan bentuk graf. Baik, untuk nilai B, untuk nilai B pula, nilai B ini menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, menentukan nilai paksi simetri. Okey, jadi jika graf cikgu berbentuk seperti ini, okey, di mana A dia adalah bernilai negatif. Okey, A dia bernilai negatif. Okey. Baik, jadi cikgu akan seretkan ya. Okey. Bermula dengan 0.2, cikgu seretkan ke atas, nilainya akan menjadi semakin kecil. Okey, B dia akan menjadi semakin kecil dan menjadi negatif. Okey, perhatikan bentuk graf dia. Perhatikan bentuk graf dia. Okey, kita seretkan. Okey. Jadi di sini kita akan nampak paksi simetri itu akan bergerak sama ada di sebelah kiri paksi Y ataupun di sebelah kanan paksi Y. Okey, jadi begini apabila B kita seretkan ke bawah, nilai B dia semakin besar. Okey, B dia bernilai positif. Jadi 0.23, 0.25 dan bawah lagi dengan 0.29. Maka, kamu perhatikan tadi, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi, paksi Y kita adalah yang di tengah ini. Okay, paksi Y kita adalah yang berada di tengah ini. Jadi, semakin ke bawah nilai itu maksudnya B dia semakin besar. Okay, semakin positif. Jadi, paksi simetri ini akan bergerak di sebelah kiri paksi Y. Dia akan bergerak ke sebelah kiri. Manakala cikgu seretkan ke atas, okay, maksudnya B dia akan menjadi semakin negatif. Okay, kurang daripada kosong. Maka paksi kamu perhatikan paksi simetrinya akan berada di sebelah kanan. Okay, dia akan semacam bergerak di sebelah kanan kan? Okay, kanan paksi Y. Okay, jadi B ini menentukan kedudukan paksi simetri. Okay, kemudian C menentukan kedudukan pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik. Jadi nilai asal adalah 4, cikgu keseretkan, dia akan jadi 3.9, kemudian 3.8. Kamu nampak kedudukan pintasannya berubah, dan seterusnya. Okey. Baik, jadi boleh nilai A, B, C ini perubahan kesan nilai A, B, C ini terhadap bentuk graf. Kembali ke paparan menu, seterusnya kita akan masuk pada menu ketiga, Assess Your Knowledge, di mana kita akan menilai pengetahuan dan kefahaman kamu berkaitan topik yang kita pelajari hari ini, iaitu persamaan kuadratik. Jom kita lihat aktiviti yang disediakan oleh Creative PR ini. Okay, follow the instruction to perform the assessment and earn points. Jadi, kita akan laksanakan aktiviti mengikut arahan yang diberikan dan mendapatkan mata. Jadi, kita boleh mencuba beberapa kali aktiviti yang disediakan ini, tetapi untuk percubaan pertama, yang betul sahaja akan dikira markah. Okay, so kita teruskan. Kita lihat apa yang diberikan. Okay, baik. Jadi, select the correct shape. Jadi, kita diminta untuk memilih bentuk yang sesuai dengan bentuk graf kuadratik. Okay, jadi kamu dah belajar dan kita telah bincangkan sebelum ini bahawa bentuk graf kuadratik ada dua. Satu yang berbentuk seperti U, di mana dia mempunyai titik minimum. Satu lagi U yang terbalik tu, seperti bukit itu, yang mempunyai titik maksimum. Okay, dua bentuk tersebut. Okay, jom kita lihat bentuk-bentuk yang disediakan. Jadi skor masih lagi kosong, kita belum menjawab lagi. Kemudian di sini dinyatakan correct shapes available. Maksudnya ada 5 jawapan yang perlu kita cari. 5 bentuk yang betul. Seperti gerakkan, cikgu gerakkan controller cikgu. Baik, di sebelah ini, di sebelah kiri ni, cikgu nampak ada beberapa ada beberapa gambar. Jadi pilihan ini adakah betul ataupun tidak. Jadi kita semak ya. Okey, bentuk pertama, bentuk buaian ini. Okey, adakah ia sesuai dengan bentuk graf kuadratik kita?
Okey, buayan pertama, buayan kedua. Kemudian tiang ini, adakah sesuai dengan bentuk graf kuadratik yang kita dah belajar sebelum ini? Okey, kamu perhatikan betul-betul ya. Baik. Jadi cikgu klik. Ya, bentuk buayan ini sesuai ya, ataupun merupakan bentuk untuk graf kuadratik titik minimum. Okey, yang kedua. Ya, benar. Okey, benar juga. Okey, yang ketiga, bentuk tiang ini, adakah ia sesuai dengan bentuk graf kuadratik yang kita dah belajar? Cikgu klik ya. Ya, betul. Okey, jadi graf ini, bentuk ini, bentuk tiang ini adalah sesuai dengan graf kuadratik yang mempunyai, graf fungsi kuadratik yang mempunyai titik maksimum. Okey, yang kedua, seterusnya. Betul juga. Jadi, 4 bentuk ini sesuai dengan bentuk graf kuadratik. Okey, kita cari satu lagi. Okey, so kita tinggal satu lagi bentuk yang betul. Baik, di sebelah sini, belah kanan cikgu, okey, ada beberapa lagi bahagian yang disediakan. Kita cek satu-satu. Okey, bahagian buayan ini, okey, di bahagian buayan ini, tiang ini menunjukkan bentuk segitiga tajam. Adakah ia sesuai dengan bentuk graf kuadratik kita? Okey. Seterusnya, tiang gelonsor ini berbentuk segi empat. Adakah ia sesuai dengan bentuk graf kuadratik kita? Okey. So, dan seterusnya, tiang buayan bertayak ini, tayar. Okey, adakah sesuai dengan bentuk graf kuadratik kita? Dan yang besar ini, adakah sesuai dengan bentuk graf kuadratik kita? Graf fungsi kuadratik kita. Okey, jadi kalau kamu perhatikan, ya, jawapan kita yang paling sesuai dan paling tepat bentuknya ialah ini. Jadi cikgu klikkan pada gambar raja. Betul. Jadi tahniah, kita telah berjaya mengenal pasti dua bentuk graf kuadratik yang disediakan seperti dalam gambar ini. So, kita dapat 1 markah. Okay, kita terus kepada aktiviti seterusnya. Okay. Jadi arahan diberi, okay, move toward the highlighted area by using your controller. Jadi cikgu kena cari kawasan yang di-highlight ataupun yang ditandakan. So, cikgu bergerak. Okay, kita nampak ada kawasan yang ditandakan. So, kita bergerak ke depan. Okey, diminta kita untuk select the highlighted ball. Kita juga akan klik pada bola dan lihat apa yang berlaku. Okey, kamu nampak bola itu telah melantun. Okey, bola itu telah dilontar ke atas. Okey, jadi keluar soalan. Okey, this ball is thrown straight up. Okey, bola ini telah dilontar menegak ke atas. Dilontar ke atas 3 meter ke atas. Okey, jadi daripada bawah tadi, pada kerusi tadi dilontar ke atas 3 meter. Okay, with a velocity of 14 meter per second. Okay, halaju 14 meter per saat. Okay, jadi sekarang ni diminta kita untuk memilih persamaan kuadratik yang sesuai dengan situasi lontaran bola tadi. Yang mana sesuai? Jadi kalau kamu perhatikan sini, ini adalah persamaan kuadratik. Jadi kita lihat balik, kita bandingkan dengan bentuk persamaan kuadratik di mana kita punya A ialah, di sini kita ada pilihan A kita -5, positif 5, negatif 5, positif 5. Jadi bentuk yang sesuai dengan lontaran bola tadi adalah A dia penilaian positif atau negatif. Jadi kamu perhatikan dan kamu lihat baik-baik persamaan yang disediakan ini dengan jawapan yang tepat. Okey, jadi kita ada, jika bentuk lantunan bola itu adalah dari bawah ke atas dan turun balik ke bawah, dia bentuk seperti graf fungsi kuadratik yang mempunyai titik maksimum. Jadi malangnya nilai A itu mesti negatif. Okay, jadi sama ada A ataupun C. Kemudian kita cek pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah bagi A kuasa 2, pemboleh ubah bagi C kuasa 4. Jadi lihat balik maksud ungkapan kuadratik perkali bagi pemboleh ubahnya mestilah maksimum ataupun 2. Mestilah 2. Jadi 4 ini salah. So kita punya jawapan ialah, ya, jawapan kita A. 3 tambah 14T tolak 5T kuasa 2 sama dengan 0. Okey. Baik, seterusnya. Diminta kita untuk bandingkan persamaan tadi, negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah 3 sama dengan 0. Dia telah susun kepada bentuk arm yang betul.
with the standard form AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi kita bandingkan persamaan yang kita diberikan tadi dengan bentuk arm persamaan kuadratik. Jadi kita cari nilai A, B dan C. Okay, jadi kamu perhatikan saja buat perbandingan. Jadi A dan di atas, B dan di atas ini, C dan di atas ini. Jadi di mana jawapannya? Yang mana satu jawapan kita yang paling tepat? Kamu perhatikan A, B, C, dan D. Okey, jadi jawapan yang paling tepat ialah jawapan kita adalah C. Kita bandingkan A dengan di atas negatif 5, B dengan di atas adalah 14 dan C dengan di atasnya adalah 3. Okey, tahniah. Okey, seterusnya diminta untuk kita memilih bentuk graf yang sesuai. Okey, dalam paparan ini bentuk graf yang sesuai dengan persamaan kuadratik yang telah kita lihat soalannya tadi. Okey, jadi diberi sini negatif 5t kuasa 2 tambah 14t tambah 3 sama dengan kosong. Lantunan bola tadi, ingat? Lantunan bola tadi. So, graf yang sesuai. Yang paling tepat ialah, perhatikan bentuk rajah ini. Okey. Jawapannya ialah betul, paparan rajah yang kedua. Jadi kita nampak dia ada bentuk graf kuadratik, bentuk graf fungsi kuadratik yang punya titik maksimum. Okey. So, kita dah selesai, have completed the assessment. Here is your so. Jadi, bersama-sama kita buat tadi, kita dapat 100 markah. Kita dapat 100 poin. Okey, tahniah semua. Okey, kita berjaya untuk melaksanakan aktiviti hari ini. Okey, jadi harap dengan berdasarkan latihan melalui VR ini, kamu mencapai objektif yang sesuai dan kamu enjoy. So, kita sambung dengan latihan penggunaan selepas ini. Baiklah, kita sudah sampai ke bahagian akhir. Mari menguji kefahaman kamu sepanjang sesi bersama Cikgu Munirah kali ini. Mari jawab soalan praktis ini. Baik, soalan pertama, antara berikut yang manakah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita tahu ungkapan kuadratik, perkalinya, minta maaf, ungkapan kuadratik kuasa bagi pemboleh ubahnya nilainya mesti 2. Okey, kamu lihat, perhatikan betul-betul apa jawapannya. A, B, C dan D. Yang mana memenuhi syarat itu? Okey, yang mana tidak? Jadi yang tidak itu ialah jawapan kita kerana dia minta bukan ungkapan kuadratik. Okey, jadi seterusnya soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah graf bagi fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 4? Okey, jadi kalau nak tahu bentuk yang terhasil, pertama kita lihat nilai A. Okey, jadi A adalah di depan ini ya, di depan x kuasa 2 ni. Okey, A tak ada nilai, maksudnya 1. Okey, 1 positif. Kalau positif bentuknya mesti begini yang mempunyai titik minimum. Jadi kita ada dua pilihan, B atau D. Okey, kamu perhatikan dan lihat betul-betul nilai B-nya dan nilai C-nya yang memberi kesan kepada bentuk graf. Okey, perhatikan betul-betul. Okey. Bandingkan jawapan kamu dan jawapan cikgu. Okey, jawapan bagi soalan 1 dan 2. Ya. Okey, baik. Jadi 1 untuk soalan 1 jawapannya ialah B. Okey, kerana 2x kuasa 3 tambah 5x tolak 7, pemboleh ubah berkali bagi pemboleh ubah, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubahnya ialah 3. Jadi bukan ungkapan kuadratik. Jadi jawapan kita ialah B. Manakala bagi nombor 2. Okey, jawapan kita ialah B. Okey, B. Kita ada antara B dengan D kan? Okey, bentuk sama. Tapi yang membezakannya ialah kedudukan B. Okey, kedudukan nilai pemalar B 3. Jadi bila 3 ni maksudnya dia akan berada di kiri paksi Y. Okey, so jawapan kita adalah B. Okey, last. Okey, yang terakhir, soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan dua buah graf kuadratik.
Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Hx. Okey, Fx kita ada nilai negatif X kuasa 2. Hx, kamu tentukan antara pilihan jawapan yang sesuai, apakah nilai persamaan ini? Apakah bentuk persamaan bagi Hx? Lihat dua-dua ini. Fx kita yang berada di dalam, okay, berada yang di sini. Hx lebih besar lengkuknya. Okay, apakah yang mengubah kedudukan ini? Okay, kamu perhatikan pilihan jawapan A, B, C dan D. Dan jawapannya kamu perhatikan. Ya, jawapannya ialah C. Jadi Hx sama dengan negatif 1/2x kuasa 2, di mana apabila nilai A semakin kecil, jadi kita ada Fx ini nilainya negatif 1, A kita negatif 1. Jadi untuk jawapan C tadi, pembelaan kita nilai A-nya adalah negatif 1/2, lebih kecil daripada Fx. Jadi lebih besar lengkuknya. Jawapan kita adalah C. Baik, jadi tahniah. Kita ucapkan kamu telah berjaya menjawab dengan baik. Kepada yang tidak berjaya menjawab dengan betul, tidak mengapa. Kamu tingkatkan usaha kamu. Jadi, kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain bersama kelas Cikgu Munira. Sekian, terima kasih.